Kita sambung dengan 5.2 janjang geometri. Masih lagi di bawah tajuk janjang geometri. Okay, kita lihat kepada standard pembelajaran untuk hari ini. Standard pembelajaran juga ataupun objektif pembelajaran untuk menentukan hasil tambah hingga ke tak terhinggaan bagi suatu janjang geometri S infinity, dan seterusnya menggunakan rumus hasil tambah ke tak terhinggaan dalam pelbagai situasi. Okay, kita tengok dulu bagaimana cara menentukan hasil tambah ke tak terhinggaan bagi janjang geometri. Okay, rumus bagi hasil tambah ke tak terhinggaan suatu janjang geometri diberi oleh S infinity sama dengan A bahagi dengan 1 tolak R dengan keadaan modulus R lebih kecil daripada 1. R ni boleh positif ataupun boleh negatif. Okey, dan daripada rumus S infinity, kita nampak di sini kita boleh cari S infinity bila kita tahu nilai, bila diberi maklumat berkaitan A dan juga R. Nilai A sebutan yang pertama dengan nisbah sepunya mesti diketahui untuk cari S infinity. Okey, kalau kita nak cari A mesti tahu S infinity dan juga R. Untuk cari nilai R mesti tahu S infinity dan juga nilai A. Okey, kita tengok yang seterusnya, contoh bagaimana untuk mencari hasil tambah ke tak terhinggaan bagi janjang geometri. Okey, contoh ni 45, 9 dan 1.8 dan seterusnya lah. Okey, jadi kamu perlu senaraikan terlebih dahulu nilai A dia atau sebutan pertama sama dengan 45. R atau nisbah sepunya, kita ambil sebutan yang kedua bahagi sebutan yang pertama. Jadi R dah sama dengan 9/45. Pemudahkan, kita akan dapat 1/5. Okay, hanya ganti dalam rumus S infinity untuk dapatkan nilai S infinity nya ataupun hasil tambah ke tak terhinggaan sama dengan 45 bahagi 1 tolak 1/5. So, jawapannya sama dengan 56 1/4. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, contoh 17. Hasil tambah ke tak terhinggaan, so S infinity diberi S infinity sama dengan 31 1/2. Okay. Jadi kita tahu S infinity ialah A, rumusnya A bahagi dengan 1 tolak R sama dengan 31 1/2. Okay, dari sini kita boleh tulis A sama dengan 31 1/2 kita boleh tulis dalam bentuk pecahan tak wajar. I bahagi, so darab dengan 1 tolak R. Okay, ini kita boleh letak sebagai persamaan yang pertama. Okey, maklumat yang lagi satu ialah hasil tambah dua sebutan yang pertama. Jadi dua sebutan yang pertama kita boleh tulis sebagai T1. Okey, ini sebutan yang pertama tambah dengan T2. Okey, hasil tambah dua sebutan yang pertama sama dengan 28.
Jadi kita tahu T1 ialah A, T2 ialah AR sama dengan 28. Okey, nampak ni ada A ada 2 dekat sini, maksud dia common factor atau faktor sepunya. Kita boleh tulis kita boleh faktorkan. Jadi A darab dengan 1 tambah R sama dengan 28. Okay, kita bagi yang ni sebagai persamaan yang kedua. Okay, soalan nak cari nisbah sepunya. Cari nisbah sepunya maksudnya nilai R lah. Jadi kita perlu hapuskan A. Untuk hapuskan A, kamu perlu ambil, kita boleh ambil persamaan yang kedua bahagi persamaan yang pertama. Jadi A 1 tambah R bahagi dengan A sama dengan yang sebelah kanan 28 bahagi dengan 63/2 darab dengan 1 tolak R. Okey, tujuan dia kita bahagi persamaan kedua bahagi yang persamaan yang pertama kita untuk hapuskan A. Jadi memang sini hapuslah. So tinggal 1 tambah R. Okey, sebelah kanannya di sini bahagi, jadi kita boleh darabkan 1 tambah R darab dengan 1 tolak R sama dengan 28 bahagi dengan 63/2 ni kita akan dapat nilai dia sama dengan 8/9. Okey, 1 tambah R darab 1 tolak R, kamu kena faktorkan 1 darab 1, 1 darab negatif R, R darab 1, R darab negatif R. Jadi kita akan dapat sama dengan 1 tambah 1 tolak 1 tolak R square sama dengan 8/9. Okey, so dari sini R square sama dengan 1/9. So R kita akan dapat sama dengan square root ataupun punca 0.21/9. So jadi R akan dapat 1/3 atau R negatif 1/3. Bila square root ada dua nilai, sama ada positif ataupun negatif. Jadi kita dapat dah jawapan sebab soalan nak cari nisbah sepunya. Maka nisbah sepunya R dia sama dengan 1/3 ataupun R sama dengan negatif 1/3. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, contoh 18. Ungkapkan, kita nak tulis ataupun kita nak ungkapkan perpuluhan berulang. Jadi perpuluhan berulang di sini ialah 0.56363. Jadi kita tulis dulu, boleh tulis sebagai 0.5. Yang berulang ni kita tulis asing dia, tambah dengan 0.06363. 0.06363 dan seterusnya. Jadi yang bahagian berulang ni adalah 6363 sebab dia nama pun tak terhinggaan, jadi dia seterusnya berulang sehingga tak terhingga lah. Okey, ni so ni sama dengan tulis sahaja macam biasa 0.5 tambah
Yang ni berulang ni. Bahagian berulang di sini. Nampak yang pertama. Sebutan yang pertama ialah 0.063. Tambah 0.0063 yang ni ini 0063. Jadi 0.00 sebutan yang kedua 0.63 tambah, kalau kita ada lagi sini 63 dia berulang lagi 0.000123000063 dan seterusnya. Nampak bahagian ni? Bahagian ini ialah janjang geometri. Janjang geometri tak terhinggaan lah, dia seterusnya berulang-berulang sehingga tak terhingga. Jadi kita langkah yang seterusnya. Ni 0.5 juga. Tadi yang ni bila dia tambah seterusnya tu sampai S infinity lah. Jadi S infinity kita boleh guna rumus S infinity. So sama dengan 0.5 tambah A bahagi dengan 1 tolak R. Jadi 0.5 A ialah 0.063. So kita boleh tulis ini sebagai 0.063 bahagi dengan 1 tolak R. R di sini ialah 0. R sama dengan 0.00063 bahagi dengan sebutan yang pertama 0.063. Jadi sama dengan 0.01. So gantikan nilai R dengan 0.01. Selesaikan, kita akan dapat di sini 0.5 kita tulis dalam bentuk pecahan sebab kita nak bagi jawapan dalam pecahan. Jadi 0.5 ialah setengah tambah. Yang ni selesaikan, kita akan dapat sini sama dengan 7 per dengan 110. Ni guna kalkulator. Tekan 0.063 bahagi dengan 1 tolak 0.01. So kita akan dapat dalam pecahan dia adalah 7 per dengan 110. Selesaikan juga yang seterusnya. Tulis dalam bentuk pecahan termudah. Jadi jawapan dia akan dapat 31 per dengan 55. Boleh cek semula guna kalkulator, tekan 31 per 55, dapat tak 0.56366363. Sepatutnya bila kita tekan 31 per 55, kita akan dapat balik pecahan perpuluhan tak berulang ni, nombor puluhan berulang ni 0.56363 dan 3 dan seterusnya. Kita tengok kepada latihan intensif 5.2. 3 sebutan berturutan bagi suatu janjang geometri ialah X, 2X tambah 3 dan 10X tolak 3. Cari semua nilai yang mungkin bagi X. Kita tahu bahawa X, 2X tambah 3 dan 10X tolak 3 ni ialah 3 sebutan yang berturutan. Maka X ni adalah T1, 2X tambah 3 ni adalah T2 dan 10X tolak 3 ni adalah T3. Jadi bila janjang geometri, kita boleh tulis R dia sebagai
sepunya lah. A dia mesti sepunya. Jadi penyelesaian untuk soalan A ni kamu boleh ambil T2 bahagi T1. So 2X tambah 3 bahagi dengan T1 ialah X sama dengan 10X tolak 3 T3 bahagi dengan T2. So 2X tambah 3. Jadi darab silang macam biasa, 2X tambah 3. X tambah 3 darab 2X tambah 3. Jadi 2X tambah 3 kuasa 2. Darab dengan X darab dengan 10X tolak 3. Okey, yang ni sebenarnya kita buat penyelesaian darab silang atau cross multiply. Okey, selesaikan macam biasa. Yang ni kamu kembangkan step yang seterusnya. Kembangkan 2X tambah 3 kuasa 2 sama dengan X darab dengan 10X tolak 3. So, sini akan dapat 2 kuasa 2, 4X kuasa 2 tambah 12X tambah 9 sama dengan 10X kuasa 2 tolak 3. Okey, tulis dalam bentukan persamaan kuadratik. Kita akan dapat 6X kuasa 2 tolak 15X tolak 9 sama dengan 0. Okey, dah dapat ni. Nampak kalau 6, 15 dengan 9 ni boleh dibahagi atau dimudahkan. Kita pemudahkan terlebih dahulu. So, yang ni boleh bahagi dengan 3 untuk setiap sebutan. So, kita akan dapat persamaan kuadratik dia ialah 2X kuasa 2 tolak 5X tolak 9 sama dengan 0. Okey, faktorkan. X darab dengan X. 9 kita boleh ambil 9 bagi 3. So, ni akan jadi 3 kat sini. Tolak 3. So, kita darab 1 darab dengan 3. So, 2X tambah 1, X tolak 3. Dari sini kita akan dapat nilai X dia, 2 nilai X, negatif 1/2. Ataupun nilai X dia sama dengan 3. Satu nilai negatif, satu nilai positif. Okay, ini untuk penyelesaian A. Soalan B-nya. Sebutan ke-6 jika X lebih kecil daripada 0. Jadi kamu carilah seterusnya sebutan ke-6. Dia nak bila X lebih kecil daripada 0, maka kita ambil X dia sama dengan negatif setengah. Yang ni saya nak kamu sambung, lengkapkan. X tu negatif setengah lah. Saya tak boleh kat sini. So, X tu dapat negatif setengah. X ni daripada sini kita ambil yang negatif tu. So, X sama dengan negatif setengah. Kamu gantikan dalam T6 ni. T6 ialah AR kuasa 5. Gantikan A, gantikan R untuk dapatkan T6. Okey, yang ni saya nak kamu lengkapkan. Kamu sambunglah yang seterusnya. Okey, kita tengok yang seterusnya soalan nombor 4. Okey, Rajah menunjukkan beberapa segitiga. Okey, ni ada segitiga. Didapati luas segitiga mengikut janjang geometri dengan luas segitiga ketiga ialah 36. cm square dan hasil tambah luas segitiga ketiga dan keempat ialah 54 cm square. Cari nisbah sepunya dan luas segitiga
pertama. Okey, ni maksud dia. Okey, kita tulis dulu maklumat yang diberi dalam persamaan matematik. Okey, jadi luas segitiga ni, tengok sini. Luas segitiga ketiga adalah 36. Jadi luas segitiga ketiga T3 sama dengan 36. Jadi 33 kita boleh tulis dalam bentuk AR square sama dengan 36. Guna rumus TN tu, AR kuasa 2 sama dengan 36. Okey, ini persamaan yang pertama. Okey, persamaan yang kedua daripada ayat ni, hasil tambah luas segitiga ketiga dan keempat. Jadi yang ketiga tambah luas yang keempat sama dengan 54. Sama juga. T3 ialah AR kuasa 2. T4 ialah AR kuasa 3 sama dengan 54. AR kuasa 2 nilai dia sama dengan 36. Jadi kita boleh ganti 36 tambah AR kuasa 3 sama dengan 54. AR kuasa 3 sama dengan 54 tolak 36 ialah 18. Okey, kita bagi yang ni sebagai persamaan yang kedua. Okey, kita nak cari nisbah sepunya dan luas segitiga. Yang pertama ni maksud dia nilai R dan juga nilai A. Sebutan yang pertama. Jadi kita boleh ambil, kita hapuskan dulu R. Untuk hapuskan dulu R, kita boleh ambil persamaan yang kedua. Ni, persamaan yang kedua bahagi dengan persamaan yang pertama. Jadi AR kuasa 3 bahagi dengan AR kuasa 2 sama dengan 18 bahagi 36. 18 bahagi dengan 36. Okey, pemudahkan kita hapuskan dulu A. R kuasa 3 bahagi R kuasa 2. Jadi 3 tolak 2 ni sama dengan R. Sama dengan 18 per 36 ialah 1/2. Okey, kita dapat nilai 2. Nilai R sama dengan setengah. Kita boleh gantikan dalam persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua untuk dapatkan nilai A. Okey, jadi kalau kita ganti dalam persamaan yang pertama, maka A darab dengan setengah kuasa 2 sama dengan 36. Jadi A sama dengan 36. Ni darab bahagi dengan 1/4. Bahagi 1/4 maka A sama dengan 36 darab dengan 4 sama dengan 144. Okey, ni soalan A ya. Soalan A kita dah dapat nilai R dan juga nilai A. Okey, seterusnya soalan B, hasil tambah luas segitiga ke-3 hingga ke-10. Jadi kalau ni kita tengok macam ni. T1, T2, T3 hingga T10. Okey. So yang ni kamu kena cari untuk dapat hasil tambah segitiga ke-3 hingga ke-10. Kita nak yang ni saja, bahagian yang ini sahaja.
Jadi bila kita nak bahagian T3 hingga T10, kamu kena ambil semua sekali. Ni, kita kena ambil semua sekali ni. Maksud dia yang ni ialah S10. S10. Kena cari S10. Kena tolak dengan bahagian ini. Okey, bahagian ni ialah S2. Baru kita dapat hasil tambah daripada sebutan ketiga hingga ke 10. Jadi kita kena carilah S10. Tolak dengan S2. Jadi cari S10 macam biasa. Guna rumus hasil tambah. Dan juga cari S2. Kena cari S10 tolak dengan S2. Okey, kita guna rumus ni ya. Kita guna rumus Sn sama dengan A1 tolak R kuasa N bahagi dengan 1 tolak R. Kita guna rumus yang ni. Sebabnya R dia kurang daripada, R dia lebih kecil daripada 1. Jadi kita guna rumus yang ni. So gantilah nilai dekat sini sama dengan A kita tadi, kita dapat tadi 144. Darab dengan 1 tolak R tadi ialah setengah. So setengah kuasa N. N ialah 10. Bahagi dengan 1 tolak R. 1 tolak setengah. Ini pun sama dengan 144. 1 tolak R setengah kuasa 2. Bahagi dengan 1 tolak setengah. Okey, saya nak kamu lengkapkan untuk dapatkan jawapan yang seterusnya. Okey, untuk latihan pengukuhan, saya nak kamu cuba sendiri. Ada 2 soalan di sini, iaitu soalan latihan pengukuhan ni untuk nombor 3. Ini adalah untuk soalan TP3 dan juga soalan nombor 4. Ini adalah soalan TP2. Okey, saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.